Salam sejahtera dan selamat pagi kepada coach atau guru penasihat kita, Encik Noh Masri. Kami dari USK 1021 Bola Sepak, kumpulan 2. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Haslan, Muhammad Chairose, Taklud, Muhammad Iqmal Hakimi dan juga saya Wen Jaying. Topik yang telah dipilih oleh kumpulan kami adalah topik 7, sepakan penalti dan lontaran ke dalam. Tanpa membazirkan masa, mari kita mulakan pembentangan kami dengan topik sepakan penalti. Sepakan penalti dikenakan ke atas pasukan yang melakukan salah satu daripada 10 kesalahan yang dihukum dengan sepakan percuma terus di dalam kawasan penaltinya semasa bola di dalam permainan. Gol boleh dijaringkan terus dari sepakan penalti. Tambahan masa adalah diberi untuk sepakan penalti yang akan dibuat pada akhir setiap bahagian masa atau pada akhir tempoh masa tambahan. Posisi bola dan pemain-pemain bola mesti diletakkan di tanda penalti. Pemain yang membuat sepakan penalti hendaklah dikenal pasti. Penjaga gol bertahan mesti berada di atas garisan gol, menghadap penyepak di antara tiang-tiang gol sehingga bola disepak. Kedudukan pemain-pemain selain daripada penyepak mesti berada di dalam permainan, di luar kawasan penalti, di belakang tanda penalti, sekurang-kurangnya 9.15 meter atau samaan 10 ela dari tanda penalti. Prosedur. Setelah semua pemain mengambil tempat menurut undang-undang, pengadil memberi isyarat untuk sepakan penalti dibuat. Pemain yang membuat sepakan penalti mesti menyepak bola ke hadapan. Dia mesti tidak memainkan bola sekali lagi sehingga bola menyentuh oleh pemain lain. Bola dikira di dalam permainan apabila disepak dan bergerak ke hadapan. Dan akhir sekali pengadil memutuskan bila sepakan penalti itu telah disempurnakan. Yang seterusnya adalah pelanggaran dan hukuman. Pemain yang membuat sepakan penalti melanggar undang-undang permainan. Pengadil membenarkan sepakan diteruskan. Jika bola tidak masuk ke dalam gol, pengadil berhentikan permainan dan mulakan semula permainan dengan sepakan percuma tidak terus kepada pasukan bertahan di tempat mana kesalahan berlaku. Seterusnya, penjaga gol melanggar undang-undang permainan. Pengadil membenarkan sepakan diteruskan. Jika bola tidak masuk ke dalam gol, sepakan dibuat semula. Ketiga, rekan pemain yang membuat sepakan melanggar undang-undang permainan. Pengadil membenarkan sepakan diteruskan. Jika bola tidak masuk ke dalam gol, pengadil berhentikan permainan dan mulakan semula permainan dengan sepakan percuma tidak terus kepada pasukan bertahan di tempat mana kesalahan berlaku. Keempat, rekan penjaga gol melanggar undang-undang permainan. Pengadil membenarkan sepakan diteruskan. Jika bola masuk ke dalam gol, sepakan dibuat semula. Jika selepas sepakan penalti dibuat, pertama, penyepak menyentuh bola sekali lagi kecuali dengan tangannya sebelum bola menyentuh oleh pemain lain. Sepakan percuma tidak terus adalah diberi kepada pasukan lawan. Sepakan dibuat di tempat kesalahan berlaku. Kedua, penyepak dengan sengaja memegang bola sebelum ianya menyentuh pemain lain. Sepakan percuma terus adalah diberi kepada pasukan lawan. Sepakan dibuat di tempat kesalahan berlaku. Ketiga, bola disentuh oleh anasir luar semasa ia yang bergerak ke hadapan. Sepakan dibuat semula. Keempat, bola melantun ke dalam padang permainan daripada penjaga gol.
palang gol atau tiang gol dan kemudiannya disentuh oleh anasir luar, pengadil berhentikan permainan. Permainan dimulakan semula dengan jatuhan bola di tempat yang disentuh anasir luar, kecuali jika ianya menyentuh anasir luar di dalam kawasan gol, maka pengadil membuat jatuhan bola di atas garisan kawasan gol yang selari dengan garisan gol di tempat baling hampir di mana bola berada semasa permainan diberhentikan. Selanjutnya ialah lontaran ke dalam. Lontaran ke dalam adalah suatu untuk memulakan semula permainan. Lontaran ke dalam adalah diberi kepada pasukan lawan pemain yang akhir sekali menyentuh bola apabila keseluruhan bola melintasi garisan tepi atau out, sama ada di tanah atau di udara. Gol tidak boleh dijaringkan terus dari lontaran ke dalam. Prosedur semasa melontar bola ke dalam. Bagi pelontar, yang pertama, menghadap ke padang permainan. Selanjutnya, sebagian dari tiap-tiap kakinya berada di atas garisan tepi atau di atas tanah di luar garisan tepi atau di atas tanah di luar garisan tepi. Selanjutnya adalah memegang bola dengan kedua tangannya. Selanjutnya melontar bola dari belakang dan melalui atas kepalanya. Oke, cara melempar bola dalam sepak bola dalam, pertama kita harus perhatikan garis. Jadi kaki kita nggak boleh melebihi atau bahkan menyentuh garis. Nah, sekarang saya akan memperagakan cara lemparan dalam jauh. Tanpa memasukkan masa lagi, jom kita bentangkan berkaitan prosedur bagi pelontar dan juga hukum dan pelanggaran. Baiklah, pertama sekali kita dapat lihat prosedur untuk pihak lawan. Semua pemain lawan mesti berdiri tidak kurang dari 2 meter ataupun 2 ela dari tempat di mana lontaran ke dalam itu dibuat. Seterusnya, bola dikira di dalam permainan apabila ia masuk ke dalam padang permainan sahaja. Yang terakhir, setelah melontar, pelontar tidak boleh menyentuh bola sekali lagi sehingga ianya telah menyentuh oleh pemain lain. Okey, untuk slide yang terakhir iaitu pelanggaran dan hukum. Hukum yang pertama ialah lontaran ke dalam oleh pemain selain daripada penjaga gol. Setelah bola berada di dalam permainan, pelontar menyentuh bola sekali lagi, iaitu kecuali dengan tangannya sebelum ianya disentuh oleh pemain lain. Sepakan percuma tidak terus adalah diberi kepada pasukan lawan. Sepakan dibuat di tempat kesalahan berlaku. Jika bola berada di dalam permainan, pelontar dengan sengaja memegang bola sebelum ianya menyentuh pemain lain, maka sepakan percuma terus adalah diberi kepada pasukan lawan. Sepakan itu dibuat di tempat mana kesalahan berlaku. Untuk hukum kedua ialah lontaran ke dalam oleh penjaga gol. Setelah bola berada di dalam permainan, penjaga gol menyentuh bola sekali lagi, itu kecuali dengan tangannya, sebelum ia menyentuh pemain lain. Maka sepakan percuma tidak terus adalah diberi kepada pasukan lawan. Sepakan itu dibuat di tempat mana kesalahan berlaku. Jika bola berada dalam permainan, penjaga gol sengaja memegang bola sebelum ia menyentuh pemain lain,
maka sepakan percuma terus adalah diberi kepada pasukan lawan jika kesalahan berlaku di luar kawasan penalti, penjaga gol berkenaan dan sepakan itu dibuat di tempat kesalahan berlaku. Sepakan percuma tidak terus adalah diberi kepada pasukan lawan jika kesalahan berlaku di dalam kawasan penalti, penjaga gol berkenaan. Sepakan itu dibuat di tempat mana kesalahan berlaku. Terakhir, jika seorang pemain lawan dengan cara tidak adil mengganggu tumpuan atau menghalang pelontar, maka dia diberi amaran kerana kelakuan tidak bersemangat sukan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.